Baiklah, seterusnya saya menyerahkan pengendalian slot kedua kepada Cikgu Zulaiha. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Baiklah, di sini saya Cikgu Zulaiha akan menerangkan serba sedikit mengenai slot 2. Hari ini, slot 2 adalah berkaitan pertolongan cemas dan andu. Untuk itu, sekiranya anda semua ada kain andu, boleh sediakan ia sebagai panduan. Murid-murid, apakah yang perlu kita sediakan dan lakukan sekiranya kita tercedera ataupun orang sekeliling kita luka? Bagaimanakah cara yang betul untuk merawat dan membantu mereka? Jom sama-sama kita minta bantuan Cikgu Aish dan Cikgu Amirul untuk terangkan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk slot kali ini, anda bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Amirul bin Mat Ali dan Cikgu Muhammad Aish bin Baharudin. Pada slot kali ini, kami akan menerangkan mengenai peti pertolongan cemas, iaitu seperti barangan yang terdapat di dalam peti kecemasan itu. Kemudian kami akan menerangkan mengenai kain andu. Dan seterusnya kami akan menunjukkan demonstrasi ikatan anduh besar dan juga anduh kecil yang boleh dimanfaatkan untuk semua murid-murid. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan terangkan tentang peti pertolongan cemas. So, peti pertolongan cemas ini ada berbagai jenis dan saiz. Yang ini adalah saiz jenis besar lah dan mempunyai 61 kit barang. Okey, yang pertama sekali kita ada triangular bandage. Okey, dia ataupun dikenali sebagai kain andu. Okey, kemudian yang ini saya akan terangkan bahagian dressing part. Biasanya kita ada grip bandage, kita ada like gauze pad. Okey, dekat sini juga kita ada dia punya lint dressing untuk pelbagai bahagian lah. Kita ada untuk bahagian mata, kita ada bahagian jari dan juga yang ini kita boleh tengok untuk dressing pad yang biasa saja. Okey, ini adalah bahagian dalam. Okey, kalau yang kita boleh tengok, so setelah gauze pad ni ataupun kain kasar, kita ada pelbagai jenis lah dan pelbagai saiz untuk digunakan mengikut saiz luka yang akan kita rawat. Okey, dan dekat sini juga kita boleh tengok kita ada juga bandage. Sama juga dia ada pelbagai saiz. Dekat sini kita ada, kalau boleh lihat, kita ada iPad. Yang ini untuk finger dressing dan juga yang ini untuk wound dressing lah. Bergantung kepada di mana kecederaan itu berlaku. Okey, dan dekat sini kita boleh tengok grip bandage. Seperti yang saya katakan tadi, kita ada dua jenis saiz bergantung kepada saiz luka juga. Okey, dekat sini kita ada wow bandage ataupun wow bandage ni pun lebih kurang macam grip bandage, cumanya wow bandage ini dia punya kain adalah sedikit lembut lah. Kalau kita nak guna pun tak ada masalah, ataupun kita nak guna grip bandage pun tak ada masalah, bergantung kepada kesesuaian jenis luka. Okey. Okey, dekat sini kita ada cotton balls. Okey, kebiasaannya kita akan gunakan untuk sapukan antiseptik ataupun kita untuk tahan luka ataupun basuh luka. Kemudian baru kita akan gunakan gauze lah untuk ataupun kain kasar untuk letak pada atas luka dan balut gunakan grip bandage. Yang terakhir ini adalah kain andu ataupun triangular bandage yang kita akan gunakan apabila ada kecederaan kepatahan tangan ataupun kepatahan kaki.
Okey, seterusnya kita akan melihat cecair dan juga peralatan yang terdapat di dalam peti kecemasan. Okey, yang ini ialah forceps. Okey, digunakan untuk memegang cotton untuk mengelap luka dan sebagainya. Ini pula adalah cecair saline ataupun dalam bahasa Inggerisnya saline solution yang digunakan untuk mencuci luka-luka ringan. Okey. Ini pula ialah bag biohazard yang boleh digunakan untuk menyimpan cotton yang sudah tercampur dengan darah, dimasukkan di dalam plastik bag ini. Okay. Ini adalah instant cold pack, yang mana akan bertindak seperti ais yang boleh digunakan jika terdapat kecederaan seperti lebam dan sebagainya. Okey. Ini adalah adhesive roll tape, digunakan untuk melekatkan bandage ataupun cotton yang digunakan pada tempat luka. Okey, ini pula adalah disposable vinyl glove ataupun sarung tangan yang boleh dilupuskan setelah digunakan. Okey. Ini adalah termometer, untuk mengukur suhu. Ini juga adalah barang yang terdapat dalam peti kecemasan, iaitu minyak angin. Boleh digunakan jika terdapat sakit pada otot. Okey, ini adalah cecair antiseptik yang juga digunakan pada bahagian badan yang terdapat luka-luka dan luka ringan. Okey, ini adalah plaster digunakan untuk menampal pada bahagian luka. Okey, ini adalah alcohol swab, boleh digunakan pada peralatan yang akan digunakan pada pesakit. Okey. Ini adalah CPR face shield yang digunakan untuk melakukan CPR tanpa bersentuhan mulut. Okey. Jadi itu adalah barang-barang yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas ini. Okey.
Ini adalah kain anduh yang digunakan untuk rawatan awal kecemasan. Okey. Saya akan bukakan. Okey. Kain anduh yang digunakan ketika rawatan awal kecemasan berbentuk segitiga dan akan digunakan sebagai bebatan yang digunakan juga untuk sokongan, terutama ketika berlaku kecederaan seperti patah tangan dan juga patah kaki. Sekiranya tiada kain anduh, anda juga boleh menggunakan kain yang sedia ada dan mudah didapati, seperti contoh kain tudung, kain sarung, kain plekat dan yang mudah didapati. Tetapi yang penting anda mesti gunakan kain yang bersih supaya tiada jangkitan pada luka. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Okey, sekarang saya akan menunjukkan demonstrasi ikatan buku sila. Okey, untuk pengetahuan, ikatan buku sila ini sering digunakan dalam bulan sabit merah apabila kita ingin memberikan bantuan kecemasan. Jadi untuk ikatan ini kita akan buat kiri atas kanan, kanan atas kiri. Okey, boleh ikut saya. Kiri atas kanan. Masukkan, kemudian kanan atas kiri. Masukkan. Kemudian kita untuk membukanya, kita akan tolak belah ke kanan dan kita boleh buka. Itu saja. Okey, pada kali ini saya akan tunjukkan demonstrasi untuk ikatan anduh besar. Ikatan anduh besar ini kita lakukan apabila berlakunya situasi kecederaan di belah tangan. Okey. So dekat sini bahagian kain anduh, bucu yang paling kecil ini kita akan halakan ke arah siku pesakit. Kemudian yang bahagian bucu di bahagian sini kita akan letak di bahagian bahu sebelah kiri dekat atas lah. Okey, kemudian kita akan masukkan tangan pesakit di dalam dan ambil bucu yang di bawah ini, naikkan di bahu bahagian kanan. Okey, pada kali ini saya akan minta pesakit untuk pusing supaya demo boleh dilihat ikatan di bahagian belakang. Okey, untuk bahagian belakang anda sendiri perlu bergerak untuk lakukan pada
ikatan di bahagian belakang. Tetapi pada kali ini saya akan minta pesakit untuk pusing terlebih dahulu lah. Jadi di bahagian belakang kita akan lakukan ikatan buku sila yang kita telah belajar sebentar tadi. Jadi dekat ikatan belakang kita akan buat kiri atas kanan dan kanan atas kiri. Okey, bahagian lebihan kain di sini kita perlu selitkan di bahagian dalam agar kelihatan kemas. Okey. Kemudian kita untuk kali ini setelah dah siap begini, bucu di sebelah sini kita perlu tarik sedikit agar kemas. Okey. Kemudian lebihan kain di sini kita akan gulung bagi ketat ya dan masukkan di bahagian dalam agar kemas supaya tangan tidak terkeluar daripada ikatan yang telah kita buat. Dan pastikan jari kalau boleh keluar 3 jari supaya apabila pesakit datang ke bahagian unit kecemasan, doktor boleh lihat peredaran darah melalui 3 jari yang ada ini. Okey, itu sahaja untuk ikatan kain ando besar. Okey, boleh ikut saya. Kiri atas kanan, masukkan, kemudian kanan atas kiri, masukkan. Kemudian kita untuk membukanya, kita akan tolak belah ke kanan dan kita boleh buka. Ikatan ando besar ini kita lakukan apabila berlakunya situasi kecederaan di belah tangan. Okey. So dekat sini bahagian kain ando, bucu yang paling kecil ini kita akan halakan ke arah siku pesakit. Kemudian yang bahagian bucu di bahagian sini kita akan letak di bahagian bahu sebelah kiri dekat atas lah. Okey, kemudian kita akan masukkan tangan pesakit di dalam dan ambil bucu yang di bawah ini naikkan di bahu bahagian kanan. Jadi di bahagian belakang kita akan lakukan ikatan buku sila yang kita telah belajar sebentar tadi. Jadi dekat ikatan belakang kita akan buat kiri atas kanan dan kanan atas kiri. Okey, bahagian lebihan kain di sini kita perlu selitkan di bahagian dalam agar kelihatan kemas. Okey, setelah dah siap begini, bucu di sebelah sini kita perlu tarik sedikit agar kemas. Okey. Kemudian lebihan kain di sini kita akan gulung bagi ketat ya dan masukkan di bahagian dalam agar kemas supaya tangan tidak terkeluar daripada ikatan yang telah kita buat. Dan pastikan jari kalau boleh keluar 3 jari supaya apabila pesakit datang ke bahagian unit kecemasan, doktor boleh lihat peredaran darah melalui 3 jari yang ada ini. Pada kali ini saya akan tunjukkan demonstrasi ando kepala. Ando kepala ini biasanya digunakan apabila berlakunya kecederaan di kepala. Okey, jadi pada ando, kata ando, pertama sekali kita akan lipat ikut kain ando ini. Biasanya ada garisan, tapi jika kain ando anda tiada garisan, anda boleh buat ikatan lebih kurang 1 inci, lipatkan dia sebegini. Kemudian kita akan letak di bahagian dahi pesakit ataupun mangsa. Okey, di belakang kita pastikan bucu di bahagian belakang berada di tengah-tengah pesakit ataupun mangsa agar ikatan yang kita akan buat lebih kemas dan juga lebih ketat. Jadi di bahagian belakang kita akan lipatkan dia, kita akan crosskan dia di bahagian belakang dan kita akan bawa ikatan ke hadapan. Di hadapan kita akan ikatkan ikatan buku sila yang telah kita pelajari sebentar tadi. Jadi kiri atas kanan, kanan atas kiri. Okey, pastikan ikatan yang kita buat ini ketat dan lebihan kain di sini kita akan selitkan di bahagian tepi agar ikatan yang kita buat adalah kemas.
Okey. Di belakang ini kita perlu selitkan di dalam ikatan yang telah kita buat supaya dia lebih kemaslah. Jadi hasilnya akan lihat sebegini. Dan ini adalah di bahagian hadapan. Begitulah ikatan ando kepada. Itu sahaja untuk slot pada kali ini. Diharapkan murid-murid mendapat manfaat dan boleh mempraktikkan di dalam kehidupan seharian. Murid-murid juga diminta untuk menjawab kuis yang telah disediakan sebagai penilaian kepada kemahiran yang telah dipelajari tadi. Assalamualaikum. Ando kepala ini biasanya digunakan apabila berlakunya kecederaan di kepala. Okey, jadi pada ando, kata ando, pertama sekali kita akan lipat ikut kain ando ini. Biasanya ada garisan, tapi jika kain ando anda tiada garisan, anda boleh buat ikatan lebih kurang 1 inci, lipatkan dia sebegini. Kemudian kita akan letak di bahagian dahi pesakit ataupun mangsa. Okey. Di belakang, kita pastikan bucu di bahagian belakang berada di tengah-tengah pesakit ataupun mangsa agar ikatan yang kita akan buat lebih kemas dan juga lebih ketat. Jadi di bahagian belakang kita akan lipatkan dia, kita akan crosskan dia di bahagian belakang dan kita akan bawa ikatan ke hadapan. Di hadapan kita akan ikatkan ikatan buku sila yang telah kita pelajari sebentar tadi. Jadi kiri atas kanan, kanan atas kiri. Okey, pastikan ikatan yang kita buat ini ketat dan lebihan kain di sini kita akan selitkan di bahagian tepi agar ikatan yang kita buat adalah kemas. Okey. Di belakang ini kita perlu selitkan di dalam ikatan yang telah kita buat supaya dia lebih kemaslah. Jadi hasilnya akan lihat sebegini. Dan ini adalah di bahagian hadapan. Begitulah ikatan ando kepada. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ais dan Cikgu Amirul kerana telah menerangkan setiap fungsi yang ada bagi ubat-ubatan dan kelengkapan di dalam peti pertolongan cemas. Malahan, melalui tunjuk ajar yang diberikan tadi, murid semua dapat meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan cara ikatan ando yang betul. Nampaknya, bolehlah murid-murid semua praktikan di rumah masing-masing. Untuk itu, cikgu minta supaya murid-murid bersedia untuk menjawab set soalan seterusnya bagi slot 2, iaitu pertolongan cemas dan ando pada pautan yang diberikan di ruangan komen. Murid juga boleh mengibas QR code yang dipaparkan pada skrin anda. Selamat menjawab. Alhamdulillah, nampaknya dengan berakhirnya sesi menjawab soalan bagi slot yang kedua itu tadi, maka berakhirlah Bengkel Kemahiran Co-Curriculum Peringkat Daerah Gombak Seri 1 2021. Cikgu harap dengan perkongsian ilmu tadi dapat diaplikasikan oleh semua murid yang hadir pada hari ini dengan jayanya. Untuk itu, tahniah dan syabas diucapkan. Sampai jumpa di seri kedua pada 22 November 2021.